أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Amma ba'. Alhamdulillah, kita akan sambung pengajian kita di dalam ilmu mantik melalui matan yang mulia karangan Al-Imam Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid darain amin, iaitu matan As-Sulamul Munawwarah di dalam ilmu mantik. Baik. Seperti yang kita sedia maklum, kita telah selesai perbahasan besar, satu perbahasan besar di dalam perbahasan mantik, iaitu perbahasan tasawurat. Dan kita telah selesaikan semua perbahasan yang ada, dan kita selesaikan mabadik dan juga maqasid bagi ilmu tasawurat, iaitu mabadik bagi ilmu tasawurat adalah al-kulliyatul khams, dan juga maqasid bagi ilmu tasawurat iaitu at-ta'rifat ataupun al-mu'arrifat ataupun al-qaulu syarih. Baik, kita dah selesai semua perbahasan tersebut. Masuk kepada satu perbahasan besar yang kedua berkenaan ataupun satu kisim, satu bahagian yang bab yang besar di dalam ilmu mantik, iaitu perbahasan tasdiqan. Dan seperti mana kita ulang banyak kali, bahawasanya perbahasan mantik kita nak selesaikan dua bentuk majhulan. Majhul yang pertama, majhul dalam bentuk tasawurat, majhul tasawuri, majhul pada perkara berbentuk perkataan. Jadi apabila kita tidak tahu sesuatu perkataan, cara yang mudah untuk memahami perkataan tersebut adalah dengan kita melihat ta'rifnya. Sebab tu bila kita tak tahu satu perkataan, kita cari apa? Kalau kita baca-baca buku tak tahu satu perkataan tu, kita cari apa? Kamus. Kita cari kamus, sebab kamus ada ta'rif-ta'rif yang diletakkan bagi setiap perkataan. Jadi kalau kita nak tahu sesuatu ataupun itu kalau perkara yang telah ditakrifkan. Jadi kalau kita jumpa contohnya sesuatu perkara, macam mana kita nak takrifkan perkara tersebut? Kerana itu kita bincang dalam perbahasan at-ta'rifat, cuma tidak secara detail seperti yang saya sebutkan dengan kaedah as-sabr wa taqsim, dengan cara as-sabr wa taqsim. Jadi itu cara bagaimana semua ulama-ulama di dalam apa-apa saja bidang, tidak khusus kepada ilmu Islam sahaja, maknanya apa-apa saja, bukan dalam ulum syariah atau apa-apa saja ilmu dalam sains, dalam kimia, dalam apa-apa sahaja, semua memerlukan kepada ta'rif, dan kaedah yang digunakan adalah kaedah yang sama apa yang kita bincangkan. Cumanya kita tidak detail cara untuk kita mentakrifkan sesuatu perkara. Cumanya kalau kita jumpa apa-apa saja takrif, dia takkan lari daripada, kalau dia adalah haddut tam, maka dia kena jinsul qarib dan juga faslun qarib dan seterusnya lah. Itu dipanggil sebagai takrif. Cumanya sangat susah untuk kita mengenal pasti ataupun memberi takrif kepada sesuatu perkara secara hakikatnya. Kerana apa? Kerana apa sahaja ihtimalat yang kita datangkan ataupun apa sahaja takrif yang kita datangkan kepada sesuatu perkara, tetap kita tidak tahu secara hakikat perkara tersebut. Itu sekadar kadar ilmu manusia sahaja, kerana yang tahu segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya ini kita bincang kadar ilmu manusia sampai tahap begitu. Kalau untuk mentakrifkan sesuatu perkara secara hakikatnya, maka kita gunakan jinsul qarib dan juga faslun qarib, dan seterusnya lah perbahasan yang ada dalam perbahasan ta'rifat. Baik, masuk kepada satu perbahasan penting juga di dalam ilmu mantik, dan kita nak menuju kepada akhir maqasid ataupun tujuan terakhir, yang terakhir sekali di dalam ilmu mantik adalah dengan kita mampu untuk membina hujjah ataupun kita mampu untuk menyusun kias untuk membina dalil ataupun hujah kepada sesuatu perkara.
kepada sesuatu dakwaan atau apa-apa sahaja pernyataan. Jadi sebelum masuk ke dalam cara untuk membuat kias ataupun membuat hujjah, kita bincang dahulu perbahasan yang dipanggil sebagai perbahasan al-qadaya wa ahkamuha. Jadi sebelum masuk dalam kita panggil jalan yang terakhir ataupun maqasid yang terakhir di dalam ilmu mantik adalah kias ataupun al-hujjah, kita bincang dahulu perkara yang membentuk hujjah ataupun kias. Sebab kias dia murakkab, kias dia terbina daripada dua jumlah ataupun dua pernyataan ataupun lebih. Maka sebelum kita bincang susunan pernyataan atau sebagainya, kita bincang dahulu pernyataan tu apa. Jadi sebab itu didatangkan perbahasan al-qadaya wa ahkamuha, yang menjadi samalah macam dalam ilmu tasawurat kita ada mabadi' dan maqasid. Begitu juga dalam ilmu tasdiqat kita ada mabadi' dan juga maqasid. Mabadi' bagi ilmu tasdiqat adalah al-qadaya wa ahkamuha, bab yang kita nak bincang pada hari ini. Kemudian maqasid bagi ilmu tasdiqat adalah al-qiyas ataupun al-hujjah. Itu yang terakhir sekali untuk selesaikan majhul tasdiqi, majhul dalam bentuk pernyataan ataupun jumlah ataupun ayat. Jadi cara untuk kita memastikan ataupun mengenal menyelesaikan majhul tasdiqi adalah dengan hujjah. Contoh kalau kita tak tahu, kalau kita tak tahu alam ini baharu, maka kita susun hujjah. Untuk apa? Untuk bawa kepada perkara yang kita tidak tahu sebelumnya, iaitu al-alam hadithun. Maka kita bina hujjah ataupun kita bina qiyas. Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun, sampailah bawa kepada al-alam hadisun. Maka dekat sini kita dapat membina ataupun kita dapat menyelesaikan majhul tasdiqi, majhul dalam bentuk pernyataan. Sebelum nak bina qiyas, surah qiyas ni, ingat kalau dulu kita belajar dalam penakulan matematik ataupun mathematical reasoning dalam bab tu lah. Maknanya kita bincang premis 1, premis 2, kemudian kesimpulan. Itu surah ataupun gambaran kepada qiyas. Jadi macam tu jugalah dekat dalam qiyas, nanti kita akan bincang premis 1, premis 2 dan seterusnya. Cumanya sebelum bina ataupun sebelum bincang bagaimana untuk membina qiyas, kita bincang dahulu apakah itu pernyataan, jumlah ataupun ayat, supaya kita tahu ayat ini boleh jadi hujjah ataupun boleh masuk dalam qiyas, ayat ini tidak boleh. Jadi sebab itu didatangkan perbahasan al-qadaya wa ahkamuha yang menjadi mabadi' bagi ilmu tasdiqat. Ringkasnya, dalam bab qadaya wa ahkamuha kita akan bincang jenis-jenis qadiyah. Pembahagian kita akan kenal dulu apakah qadiyah yang kita akan gunakan untuk dijadikan sebagai qiyas di dalam perbahasan hujjah nanti. Kemudian yang kedua, kita akan tahu pembahagian bagi setiap qadiyah. Pertama kita tahu definisi, kedua kita tahu pembahagian, kemudian kita bincang secara detail setiap satu pembahagian bagi qadiyah. Kemudian kita masuk kepada ahkamul qadaya, iaitu apa? Iaitu at-tanaqud dan juga akas. Ahkam qadaya yang dimaksudkan dekat sini adalah at-tanaqud dan juga akas. Baik, kalau ingat dalam perbahasan nisbah betul lah, nisbah afrad ataupun dalam faslun ataupun bab faslun fi nisbatil alfaz lil ma'ani, kan, wa nisbatul alfaz lil ma'ani, sampailah akhir perbahasan tu dibincangkan wal lafzu imma talabun aw khabarun. Ingat lagi tak yang tu? Wal lafzu imma talabun aw khabarun. Itu adalah nuktah pertama ataupun kita panggil muqaddimah pertama untuk masuk dalam perbahasan tasdiqat. Sebab dibincangkan lafaz yang murakkab sama ada talab ataupun khabar. Talab dah selesai dah pembahagian dia, kita bincang kalau talabul a'la lil adna dipanggil sebagai al-amru, talabul adna lil a'la dipanggil sebagai ad-du'a, kalau mutasawiyan dipanggil sebagai iltimas. Selesai perbahasan talab, kita tak bincang pembahagian khabar sebab khabar adalah pembahagian yang ada di dalam tasdiqat. Jadi hari ini masuk dalam pembahagian lafaz murakkab khabar.
Sebab kita bincang perbahasan qadiyah ataupun qadaya. Qadaya adalah jamak bagi qadiyah. Al-qadaya adalah jamak bagi qadiyah. Qadiyah diambil daripada makna ataupun daripada kalimah al-qada. Al-qada bermakna al-hukmu, maknanya hukum. Sebab nanti di dalam qadiyah kita ada isbatkan sesuatu dan kita ada nafikan sesuatu. Jadi qadiyah ni adalah perkara ataupun perkara berkait dengan hukum. Kalau mufrad tak ada hukum, betul? Kalau benda yang mufrad, contohnya Zaid, boleh tak kita kata Zaid ni, kalau dia ada Zaid sahaja, ataupun contoh contoh Zaid lah paling mudah, kalimah Zaid sahaja, boleh tak kita kata, ataupun contoh lain bagi mudah sikit. Contohnya contohnya kalimah Zaid. Contoh, boleh tak kita kata Zaid ni betul ataupun Zaid ni tak betul? Faham tak? Maksudnya dengan kalimah sahaja, dengan mufradat Zaid tu, boleh tak kita kata dia betul ataupun dia tak betul? Ataupun macam mana sebab kalau kita nisbahkan tu, dia akan jadi qadiyah lah. Faham tak? Kalau kita pandang hanya pada lafaz itu, kita tak boleh kata ni betul ataupun salah, betul tak? Contohnya kita nampak contoh apa? Contohnya macam ni lah, ruwak jawi. Kalimah ruwak jawi ni kan, boleh kita kata betul ataupun salah? Tak boleh, sebab tak ada hukum. Jadi dekat dalam qadiyah nanti, sepanjang perbahasan qadiyah semua berkait dengan hukum. Jadi kalau kita kata Zaid sahaja, kita tak boleh kata betul ataupun salah, betul tak? Tapi kalau kita kata Zaidun qaimun, barulah kita boleh kata betul ataupun salah. Sebab apa? Sebab waktu ni dah ada hukum. Kita hukumkan Zaid berdiri. Tapi kalau Zaid sahaja, kita tak boleh kata betul ataupun salah. Faham tak? Jadi qadiyah ni ada perkara yang berkait dengan hukum. Sebab dalam perbahasan tasawurat, kita tak bincang hukum, sebab memang tak ada hukum. Kerana perkara yang berbentuk mufradat, kita tak boleh kata pada dia betul ataupun salah. Bila masuk dalam qadiyah ataupun khabar, qadiyah juga dikenali sebagai khabar, nama yang sama. Maka dekat sini akan ada perbahasan ataupun akan ada hukum. Kita hukumkan sesuatu ke atas sesuatu yang lain. Contohnya Zaidun qaimun kan, kita hukumkan berdiri, nisbah berdiri kepada Zaid. Jadi ini dipanggil sebagai qadiyah ataupun khabar, yang ditakrifkan oleh Al-Imam Al-Akhdari, mahtamala sidqa lidatihi jara. Ataupun takrif yang lengkap, mahtamala as-sidqa dekat situ maksudnya apa? Mahtamala as-sidqa wal kadhiba li dhatihi. Qadaya adalah jamak bagi qadiyah, yang diambil daripada kalimah al-qada. Al-qada maksud dia apa? Al-hukmu. Jadi dalam qadiyah mesti ada hukum. Baik, secara istilah manatiqah, yang dimaksudkan dengan qadiyah sama maksud dengan khabar, iaitu apa? Ma ihtamala as-sidqa wal kadhiba lidati. Ma dekat sini maknanya lafaz murakkab. Sebab ingat lagi, kita bahagikan lafaz kepada lafaz murakkab, terbahagi kepada dua. Ingat lagi tak? Lafaz al-murakkab terbahagi kepada dua, talab dengan khabar. Jadi ini kita bincang lafaz murakkab khabar. Ma ihtamala as-sidqa wal kadhiba. Apa maksud ihtamala as-sidqa wal kadhiba? Maknanya ada kebarangkalian kalimah ataupun bukan kalimah, pernyataan tersebut betul ataupun salah. Ada kebarangkalian perkataan pernyataan tersebut betul ataupun salah. Ihtamala as-sidqa wal kadhiba. Ataupun mudah untuk kita kata, kalau pernyataan tersebut diungkapkan oleh seseorang, kita boleh kata dia betul ataupun dia salah. Contoh, kalau kita kata Zaidun qaimun,
Zaid berdiri. Zaid berdiri. Saya sebut Zaid berdiri. Saya boleh disebutkan sebagai sadiq ataupun kadhib. Kalaulah dekat realiti Zaid betul-betul berdiri, saya sadiq, saya betul. Kalau dekat realiti Zaid tidak berdiri, maka saya kadhib. Faham? Itu maksud ihtamala as-sidqa wal kadhiba. Beza dia apa? Beza dia contohnya macam kalau saya kata contohnya kum, saya kata berdiri, ataupun saya kata hal jaa asy-syaikh, contohnya lah, hal jaa asy-syaikh, adakah syekh dah datang? Saya sebut adakah syekh dah datang, boleh ataupun tidak nisbahkan saya betul ataupun salah. Okey, saya kena tanya semua. Kalau saya sebut Zaidun qaimun, saya boleh nisbahkan ke atas saya Zaid betul ataupun salah. Sebab kalau Zaid berdiri, saya betul. Kalau Zaid tak berdiri, saya salah. Tapi kalau saya sebut hal jaa Zaid, hal jaa syaikhu asy-syaikh, hal jaa Zaidun lah, tenang sikit. Hal jaa Zaidun, adakah Zaid dah datang? Boleh tak nisbahkan saya betul ataupun saya salah? Tak boleh, sebab ini tidak ada kebarangkalian ataupun tak ada pun possibility untuk kita kata orang tu betul ataupun salah. Sebab dia adalah soalan. Soalan kalau orang tanya soalan, kita tak boleh kata dia betul ataupun dia salah, sebab itu adalah soalan. Sama juga kalau kita kata ya Zaidu, contohnya lah, ya Zaidun, nida. Boleh tak kalau saya kata wahai Zaid, boleh tak nisbahkan saya betul ataupun salah? Tak boleh. Jadi ada beza antara dua. Kalau ada ihtimal betul ataupun salah, ini yang termasuk di dalam khabar. Kalau tidak ada, la yahtamilu as-sidq wal kadhib, macam yang ada dekat sini, dipanggil sebagai al-insya. Kalau dalam ilmu balaghah kita bincang, ada khabari, ada insya'i. Ataupun dalam nahwu pun ada juga sebenarnya taksimat insya, dalam nahwu tidak. Dalam balaghah ada insya'i, ada khabari. Jadi yang tidak ada ihtimal insya' ni ma la yahtamil as-sidqa wal kadhiba lidhati. Ini insya', dan ini bukan perbahasan qadiyah. Ini kita tak bincang. Dalam qadiyah kita tak bincang langsung perbahasan insya'. Maka kita hanya bincang perbahasan khabar sahaja. Jadi bila kita sebut ma, lafaz murakkab, termasuk sekali insya', betul tak? Tengok, saya nak bagi tatbik sikit dekat dalam ta'rif. Kalau kita kata ta'rif dia adalah lafaz murakkab sahaja, maka termasuk sekali insya' dan juga khabar. Bila kita tambah qaid yang seterusnya, ihtamala as-sidqa wal kadhiba, maka terbuang insya'. Jadi bila bertambahnya mafhum, akan berkurangnya masadak ataupun afrad. Baik, lidhatihi. Lidhatihi, apa yang dimaksudkan dengan lidhatihi? Okey, sampai sini faham tak? Sampai mahtamala as-sidqa wal kadhiba ni faham? Ataupun nak mudah faham ihtamala as-sidqa wal kadhiba, yasihhu ay yuqal liqailihi innahu sadiqun aw kadhibun. Ini yang dimaksudkan dengan ihtamal as-sidqa wal kadhiba. Maknanya boleh untuk kita katakan kepada yang menyebutkan pernyataan tersebut sama ada dia betul ataupun salah. Dan ini antara takrif yang ada dalam apa kita panggil, dalam setengah kitab-kitab dalam ilmu mantik, memberikan mafhum sebegini. Contohnya dalam Isaruji. Isaruji bagi al-qadiyah, al-qadaya huwa ma yasihhu ay yuqala liqailihi innahu sadiqun aw kadhibun. Jadi maksud ihtamal as-sidqa wal kadhiba mudah untuk kita faham. Boleh untuk kita katakan pada yang berkata tu dia betul ataupun dia salah. Kalau tak boleh kita kata dia betul ataupun dia salah, dipanggil sebagai insya'. Baik, selesai. Lizatihi, apa yang dimaksudkan dengan lizatihi? Yang dimaksudkan, saya tulis sini, yang dimaksudkan dengan lizatihi adalah hanya melihat kepada qadiyah ataupun khabar tersebut, tidak memandang perkara-perkara yang melazimi qadiyah tersebut. Contohnya, kalau kita ada ayat, contohnya Zaidun qaimun, secara dalalah mutabaqiyah, kita tatbik sikit,
Secara dalalah mutabaqiyah, kalimah Zaidun qa'imun menunjukkan kepada ataupun lafaz pernyataan Zaidun qa'imun menunjukkan kepada Zaidun qa'imun ni lah, dua ni secara dalalah mutabaqiyah. Tetapi kalau kita kata, kalau contoh orang kata Zaidun qa'imun, kalau melihat kepada qail dia ada dilalah apa? Dilalah iltizam. Dia perkara yang di luar, iltizam, perkara lazim. Kalau kita pandang qail dia perkara lazim. Kalau kita pandang al-waqi' contohnya, kita pandang waqi', realiti, perkara itu perkara lazim ke perkara yang zat dia. Kalau kita pandang waqi' contohnya okay, tak apa, dia tak faham. Tapi qail tu faham kan, perkara yang di luar. Saya nak bezakan antara zat dengan arad. Kalau ayat, kalau orang bercakap, kalimah yang kita dengar, perkataan yang kita dengar tu, kalau kita hanya fokus kepada perkataan ataupun kalimah itu sahaja, pernyataan yang disebutkan, perkara-perkara yang datang selepasnya, contohnya macam siapa yang berkata, itu adalah perkara yang melazimi kalam tersebut. Jadi sekarang ni qadiyah hanya nak lihat kepada ayat ataupun jumlah itu sahaja, tanpa melihat siapa yang berkata ataupun apa yang diperkatakan. Maknanya tak tengok pun siapa yang berkata. Sebab ada benda yang kalau dikatakan oleh ataupun ada perkara-perkara ataupun jumlah-jumlah yang confirm betul, confirm sodik, tapi sebab tengok siapa yang berkata. Contohnya macam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kalau kita lihat yang berkata-kata ataupun kalam tersebut adalah kalamullah, maka terus tak jadi ihtimal as-sidq wal kadhib, betul tak? Ihtimal dia terus hanya sodik sahaja. Sebab apa? Sebab tengok siapa yang berkata. Tapi kalau kita tak tengok siapa yang berkata, maka kalam tu tetap ada ihtimal. Sebab itu kita tambah lagi satu qaid di dalam ta'rif qadiyah li dhatihi, hanya melihat kepada dhatul qadiyah sahaja. Sebab apa? Sebab nak keluarkan semua perkara ataupun kita panggil apa ya, qadiyah-qadiyah yang maqtu' bisidqihi, yang betul sentiasa. Contohnya kalamullah dan juga kalamun nabi. Dan untuk kita masukkan qadiyah-qadiyah yang maqtu' bikadhibihi, contohnya macam kalam Musailamatul Kadzab. Contohnya lah kalam Musailamatul Kadzab, ana nabi, dia kata ana nabi. Kalam tu memang tak betul dah, tapi bila tengok siapa yang berkata dan bila tengok apa yang dikatakan. Tapi kalau kita hanya melihat kepada susunan sahaja semata-mata, tak tengok pun natijahnya betul ke salah dekat waqi', kita hanya tengok pada qadiyah itu sahaja, maka dia dipanggil sebagai qadiyah ataupun khabar. Sebab untuk masukkan kalamullah juga dipanggil sebagai qadiyah ataupun khabar, kalamun nabi juga dipanggil sebagai qadiyah. Dan semua perkara yang salah secara waqi', contohnya bila kita sebut al-kul asghar minal juz', kul lebih kecil daripada juzu'. Kalau ikut waqi' salah ke betul? Salah, tapi dia tetap dipanggil sebagai qadiyah. Sebab apa? Sebab kita hanya melihat ini sahaja. Kita tak tengok waqi' dan kita tak tengok siapa yang berkata. Kita hanya tengok pada ayat itu sahaja. Sebab itu takrif yang mudah untuk kita faham maksud qadiyah yang saya sebut tadi. Kita boleh kata kepada yang berkata tu dia betul ataupun dia salah. Sebab kita hanya tengok kepada statement ataupun ayatnya sahaja. Kita tak tengok kepada qail dan kita tidak tengok kepada isi yang diperkatakan, madah bagi dalam qadiyah tersebut. Maka ini yang dipanggil sebagai qadiyah mahtamala as-sidqa wal kadhiba li dhatihi. Jadi qaid li dhatihi, bila ditambah li dhatihi untuk memasukkan, maknanya li dhatihi bi qat'in, yang dimasukkan li dhatihi itu bi qat'in nadhari ila al-qail, tak melihat kepada siapa yang berkata.
Kerana apa? Kerana kalau kita melihat kepada yang berkata, ada dua. Ada yang berkata, ataupun ada tiga lah. Kalau kita tengok, kalau kita melihat kepada yang berkata, ada dua khabar. Yang pertama maqtu' bisidqihi. Contohnya macam kalamullah dan juga kalamu ar-rasul. Itu sentiasa betul, maqtu' bisidqihi. Dan yang kedua ada kalam ataupun khabar yang maqtu' bikadhibihi. Memang tak betul, kalam dia tak betul. Contohnya macam kalam Musailimah, Musailimatul Kadzab. Kalam Musailimatul Kadzab. Tapi sekarang ni kita tidak melihat kepada siapa yang berkata. Kita hanya nak lihat kepada ayat tersebut sahaja, ayat ataupun jumlah yang diperkatakan sahaja. Maka kalamullah, kalamun Nabi termasuk di dalam qadiyah, dipanggil sebagai qadiyah juga. Sebab apa? Sebab kalau melihat kepada ayatnya sahaja, ada ihtimal as-sidq wal kadhib. Tapi kalau tak lihat kepada ayatnya sahaja, kita tengok juga siapa yang berkata, dia akan terkeluarlah. Sebab apa? Sebab kalamullah dan kalamun Nabi sentiasa betul. Faham tak? Dapat tak? Dapat tak? Ke pening? Dapat tak? Paling mudah beza antara khobar dan juga khobar ada kebarangkalian kalam tersebut ataupun ayat tersebut betul ataupun salah. Selain daripada itu tidak. Betul dan salah ni hanya melihat kepada zat qadiyah itu sahaja. Tak pandang perkara-perkara yang melazimi daripada qadiyah tersebut. Faham tak? Iaitu qail contohnya, ataupun waqi' contohnya. Tak, kita tak pandang semua itu. Kalau waqi' contohnya macam tadilah saya bagi contoh, al-kul asghar minal juzub. Secara waqi' memang salah lah, tapi kita nak lihat qadiyah itu sahaja, maka dia tetap dipanggil sebagai qadiyah. Dapat tak? Dapat? Faham tak? Tak faham? Tak dapat? Okey. Tak faham yang mana satu? Lidati ke semua? Oh, semua. Okey. Baik, kita sebutkan qadiyah ialah ma ihtamala as-sidqa wal kadhiba lidatihi. Ma ihtamala as-sidqa wal kadhiba lidatihi. Ma kat situ lafaz murakkab. Sebab kita dah bahagikan lafaz murakkab, ada tolab dan juga khabar. Sekarang kita bincang khabar. Ihtamala as-sidqa wal kadhiba. Lafaz murakkab tadi ada kebarangkalian betul, ada kebarangkalian salah. Maknanya antara betul dan salah tu ada apa kita panggil ya? Ada kebarangkalian bagi ayat tersebut ataupun lafaz murakkab tadi. Ataupun mudah untuk kita faham, boleh untuk kita kata orang yang berkata kalam tersebut betul ataupun salah. Ini ada ihtimal dua. Saya sebut Zaidun qaimun. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tengok waqi'. Waqi' tu adalah benda yang melazimi, benda yang di luar. Jadi kita hanya nak lihat kepada ayat tu sahaja. Contoh saya sebut Zaidun qaimun, ada ihtimal betul, ada ihtimal salah. Faham tak? Jadi itu dipanggil sebagai qadiyah. Lidzatihi, hanya melihat kepada zat qadiyah tadi. Dhamir ni kembali pada apa? Kembali balik kepada ma. Maknanya nak tengok kepada lafaz murakkab semata-mata, tak tengok perkara yang melazimi kalam tadi. Sebagai contohlah macam tadi, kalau kita kata Zaidun qaimun, ayat Zaid berdiri. Ayat Zaid berdiri, kita hanya nak tengok ayat ini sahaja. Kalau kita nak bincang siapa yang berkata, qail dia. Qail ni perkara lazim, perkara yang melazimi. Amrun kharijun, waqi', reality. Reality perkara yang kharij juga, perkara yang melazimi sesuatu. Benda ni dia kacau tak ada. Jangan tengok. Tengok ni. Okey, Zaidun qaimun. Kalau kita lihat kepada qail dan juga waqi', dia perkara yang di luar. Contohnya macam tadi Ustaz. Kalau contoh saya kata al-wahid akbar minal juzu' minal isnain. Satu lebih besar daripada dua.
Kalau ustaz tengok wakil, automatik kita kata dia salah. Tapi sekarang ni tak nak tengok wakil ni, tak nak tengok, nak tengok ayat ini sahaja. Dia lafaz murakkab. Okay, dia insya' ke murakkab? Automatik dia insya' ke murakkab? Dia insya' ke khabar? Dia khabar. Tapi kalau kita pandang wakil terus kita kata kalam ni salah. Tak, kita tak nak. Kita nak tengok ayat ini sahaja. Maka itu yang kenapa ditambah qaid lidzatihi untuk ini, untuk masukkan semua kalam-kalam yang maqtu' bi sidqihi fil waqi' ataupun maqtu' bi kadhibihi fil waqi'. Untuk masukkan semua kalam-kalam Nabi, kalam-kalam Allah dipanggil juga sebagai qadiyah ataupun khabar. Dapat tak bezakan? Jadi kalau sebab apa? Sebab kalau contoh kita kata contohnya kul contohnya dzalika alkitab la raiba fi. Ayat kedua Baqarah kan, dzalikal kitabu la raiba fi. Kalaulah kita memandang qailnya, maka maktub bi sidqihi, sebab ini ayat al-Quran kalamullah. Kalau kita pandang dari sudut waqi' pun maktub bi sidqihi, memang kitab al-Quran tidak ada keraguan bagi dia. Tapi kalau kita tak pandang dua-dua ni, hanya melihat kepada ayat ini sahaja, maka ditetap dipanggil sebagai qadiyah. Faham tak? Kita tak nak tengok dua haisiat ni, dua sisi ni kita tak tengok. Kita hanya tengok ayat itu sahaja. Kalau dia adalah khabar ataupun dia adalah ayat yang selain daripada insya', maka dia adalah khabar, maka dia dipanggil sebagai qadiyah. Jadi kalamullah, kalam Nabi juga dipanggil sebagai qadiyah. Faham tak? Dapat tak? Kemudian ni Ustaz dapat? Ada soalan untuk takrif? Ada soalan untuk takrif qadiyah? Ada tak? Ada? Betul ni? Betul. Saya nampak macam tak faham. Faham ke tak sebenarnya ni? Faham Okey. Saya ikut tak apa. Okey. Ini takrif bagi qadiyah. Perbahasan pertama kita selesai, iaitu pendefinisian qadiyah. Qadiyah mahtamala as-sidqa wal kadhiba li dzatih. Itu takrif bagi qadiyah. Seterusnya kita masuk kepada taksim ataupun pembahagian bagi qadiyah. Taksim al-qadaya ataupun al-qadiyah, pembahagian qadiyah. Dalam perbahasan mantik, kita akan jumpa dua jenis qadiyah. Qadiyah terbahagi kepada dua. Sama ada qadiyah tadi ataupun sama ada qadiyah ataupun khabar adalah perkara yang tersusun daripada dua mufrad, ma tarakkaba min mufradaini. Tersusun daripada dua mufrad. Mufrad tahu kan? Mufrad, ingat lagi perbahasan mufrad. Ataupun ma laisa tarakkaba min mufradaini, lawan dia. Yang pertama dipanggil sebagai hamliyah, qadiyah hamliyah. Yang kedua dipanggil sebagai qadiyah syartiyah. Ini makna paling mudah untuk kita bezakan antara dua pembahagian, qadiyah hamliyah dan juga qadiyah syartiyah. Hamliyah contohnya kita kata Zaidun qaimun. Ataupun dalam takrif untuk kita mudahkan, kalau kata tarakab nanti takut peningan. Kita kata makana tarafaha. Makana tarafaha. Taraf ni maksudnya juzuk. Makana tarafaha mufradaini. Mufrad. Zaidun qaimun. Juzuk dia apa? Ataupun taraf dia apa? Zaid dan juga qaim. Zaid mufrad ke murakkab? Mufrad. Qaim mufrad. Maka ini dipanggil sebagai qadiyah hamliyah. Ma kana tarafaha mufradaini. Syartiyah pula makana tarafaha laisa mufradaini.
makana tarafaha laisa mufradain syartiyah. Contohnya syartiyah apa? In kanat asy-syamsu tali'atan fan-nahar mawjud. Dalam ni, dalam qadiyah syartiyah ni ada dua juzuk. Juzuk pertama ini, juzuk kedua yang ini. Ni juzuk pertama, ni juzuk kedua. Mufrad ke bukan mufrad? Asy-syamsu tali'ah mufrad ke bukan mufrad? Asy-syamsu, matahari terbit, mufrad ke bukan mufrad? Bukan mufrad. Laisa mufrad. Laisa bimufradin. An-nahar mawjud, siang wujud. Mufrad ke bukan mufrad? Bukan mufrad. Jadi ini dipanggil sebagai qadiyah syartiyah. Cuma qadiyah syartiyah nanti kita bincang detail. Cumanya ini nak bezakan antara hamliyah dan juga syartiyah. Qadiyah hamliyah, qadiyah yang tersusun ataupun qadiyah yang mana juzuk bagi qadiyah tersebut adalah perkara mufrad, adalah perkataan. Adapun syartiyah selain daripada perkataan. Maka asy-syamsu tali'ah dan juga an-nahar mawjud bukan mufrad, maka dipanggil qadiyah ini qadiyah syartiyah. Ini kita panggil step pertama untuk faham antara hamliyah dan juga syartiyah. Cuma nanti bila masuk dalam syartiyah kita detailkan lagi. Contoh lain, kalau kita kata al-adadu imma zaujun au fardun. Okey, dekat sekolah dulu kita ada belajar ayat tunggal, ayat majmuk, betul tak? Ayat tunggal, ayat majmuk. Al-adadu nombor sama ada genap ataupun ganjil. Jadi asal kalimah dia apa? Al-adadu zaujun, al-adadu fardun. Jadi al-adadu zaujun, al-adadu fardun ni juzuk yang asal bagi ayat ini. Al-adadu zaujun mufrad ke bukan mufrad? Bukan mufrad. Laisa bimufrad. Al-adadu fardun mufrad ke bukan? Bukan juga. Laisa bimufrad. Jadi ada dua surah untuk kita faham qadiyah syartiyah. Sama ada bentuk dia begini ataupun bentuk dia begini. Cuma nanti kita detailkan. Yang ini ada adatus syarti, yang ini ada adatul inad. Ni. Cuma ni nanti kita detailkan dalam perbahasan syartiyah. Sebab kita nak bincang dahulu hamliyah sahaja. Okey, sekarang ni faham tak apa yang dimaksudkan dengan hamliyah? Hamliyah dia bila kita kata murakkab, jadi kita bincang lafaz murakkab kan? Maknanya dia tersusun daripada lebih daripada satu mufrad. Hamliyah ni tersusun daripada dua mufrad. Dia qadiyah murakkab daripada dua mufrad. Itu dipanggil sebagai hamliyah. Dapat? Dapat? Okey, baik. Seterusnya, juzuk pertama, juzuk awal bagi qadiyah hamliyah, juzuk awal bagi qadiyah hamliyah dipanggil sebagai maudhu'. Dalam ilmu mantik dipanggil sebagai maudhu'. Dalam nahwu dipanggil sebagai mubtada'. Dalam nahwu dipanggil sebagai fa'il. Dalam apa lagi? Dalam balaghah dipanggil sebagai al-musnad ilaihi. Juzuk pertama, al-juz'ul awal, juzuk yang pertama dipanggil sebagai maudhu'. Juzuk yang kedua ni, qaimun, dipanggil sebagai mahmul. Ini istilah. Ini istilah di dalam ilmu mantik. Dalam juzuk kedua dipanggil sebagai mahmul dalam ilmu mantik. Dalam ilmu nahwu dipanggil sebagai khabar, dipanggil sebagai fi'il, dipanggil kalau dalam ilmu balaghah dipanggil sebagai al-musnad. Baik, jadi kita ada maudhu' dan juga mahmul. Juzuk awal bagi ilmu mantik, juzuk awal bagi qadiyah hamliyah dipanggil sebagai maudhu'. Juzuk yang kedua dalam qadiyah hamliyah dipanggil sebagai mahmul. Ini istilah. Ini istilah di dalam ilmu mantik dalam bab qadiyah. Bila masuk dalam tasdiqat, kita akan jumpa banyak istilah. Sebab itu saya daripada awal saya suruh sediakan kamus kecil kita supaya semua istilah-istilah baru kita boleh letak dalam tu.
Nanti kita akan jumpa banyak mustalah-mustalah yang baru dalam perbahasan qadiyah. Sebab itu saya minta tambah setiap satu mustalah yang kita sebutkan dalam perbahasan qadiyah. Semua ni akan kita gunakan nanti dalam perbahasan qiyas. Sebab nanti dalam qiyas kita akan guna semua istilah ni, maudhu, mahmul. Kemudian seterusnya nanti kita ada kam, kita ada kaif dan seterusnya. Semua mustalah tu semua akan diguna pakai. Sebab tu kena tambih dalam mustalah-mustalah yang kita bincang dalam ilmu mantik. Baik, jadi qadiyah hamliyah, qadiyah yang mana juzuk bagi qadiyah tersebut mufrad. Dan juzuk yang pertama, mufrad yang pertama dipanggil sebagai maudhu, mufrad yang kedua dipanggil sebagai mahmul. Dapat? Baik, ini qadiyah hamliyah. Syartiyah tinggalkan sekejap, sebab qadiyah syartiyah kita akan bincang selepas ni dengan lebih detail. Sekarang ni kita fokus kepada qadiyah hamliyah. Baik, ada soalan untuk ni? Tak ada? Kita pergi yang seterusnya, pendetailan bagi setiap satu taksiman. Kita bincang dulu taksim bagi qadiyah hamliyah, ataupun kita kata kita bahagikan qadiyah hamliyah. Okey, dalam setiap pembahagian, saya ulang lagi sekali, bila kita buat taksiman ataupun pembahagian kepada sesuatu perkara, kena tahdidkan ataupun kena letak dari sudut apa kita bahagikan. Jadi sekarang ni kita nak bincang qadiyah hamliyah bi'tibar al-mawdu'. Bi'tibar al-mawdu'. Al-mawdu' apa maksud dia? Juzuk pertama bagi qadiyah hamliyah. Baik, kalau saya sebut Zaidun qaimun, kita pandang yang mana? Zaid. Kalau kita kata kullu insan hayawan, kita pandang kat mana? Insan. Nampak tak pen dia? Tak nampak Kalau kita kata ba'du al-hayawan natiqun, kita pandang apa? Hayawan. Jadi sekarang ni kita nak melihat, kita nak bahagikan qadiyah hamliyah melihat kepada maudhu'nya. Saya nak tanya, kalau kita kata Zaidun qaimun, Zaidun qaimun, maudhu' dia juz'i ke kulli? Maudhu'nya juz'i ke kulli? Juz'i. Kullu insan hayawan, maudhu'nya kulli ke juz'i? Kulli. Ba'dul hayawan natiq, maudhu'nya kulli ke juz'i? Kulli. Jadi dekat sini kita akan dapat tahu, kalau kita bahagikan qadiyah hamliyah melihat kepada maudhu'nya, terbahagi kepada dua. Sama ada maudhu'nya maudhu'uha juz'i ataupun maudhu' bagi qadiyah hamliyah kulli. Sama ada maudhu'uha juz'i ataupun maudhu'uha kulli. Juz'i contohnya macam tadi, maknanya maudhu' dia juz'i. Juz'i ni dengan erti kata apa? Ingat lagi apa yang dimaksudkan juz'i? Ma la yufhamu al-ishtirak. Ataupun kita kata qadiyah yang mana maudhu'nya, mubtada'nya, fa'ilnya, apa lagi, subjeknya adalah kata nama khas ataupun lafaz khusus. Kalau maudhu'nya kulli, kulli dekat sini kita maksudkan dengan ma yufhamu al-ishtirak, ataupun kita kata nama am. Baik, ini yang kita bincang, kata nama am. Kalau dia punya maudhu' dia kata nama am, itu satu pembahagian bagi qadiyah hamliyah. Kalau maudhu' dia kata nama khas, itu satu pembahagian yang lain. Kalau maudhu'nya kata nama khas, dalam perbahasan qadiyah, ini tasmiyah, kena hafal istilah, dipanggil sebagai qadiyah syakhsiyah.
qadiyah syakhsiyah. Jadi kalau orang tanya apa maksud qadiyah syakhsiyah, maka mawdu'uha juz'i. Mawdu'nya juz'i, mawdu'nya kata nama khas. Baik, sekarang ni itu yang satu. Kalau mawdu'nya kulli, terbahagi kepada dua. Baik, kalau saya sebut kullu insan hayawan, mawdu'nya insan, betul? Saya nak tanya, berapa insan yang kita nak hukumkan? Berapa? Berapa insan yang kita nak hukumkan? Semua. Kita nak hukumkan semua sebab ada kul. Kalau kita kata ba'du al-insan katibun, insan ni adalah mawdu'nya. Berapa yang kita nak hukumkan? Sebahagian. Kalau kita kata al-insan hayawanun, berapa kita nak bahagikan? Berapa yang kita nak hukumkan? Berapa? Kalau kita kata al-insan hayawan, berapa kita nak hukumkan? Semua. Apa dalil kata semua? Satu saja. Satu saja. Apa dalil kata dia satu saja? Kalau dekat sini kita tahu dia nak hukumkan semua sebab ada kul. Dekat sini kita tahu dia nak hukumkan separuh saja sebab ada ba'du. Dekat sini kita tahu tak semua ke separuh? Tak tahu. Ini kita tak tahu nak hukum semua atau hukum separuh. Jadi sebab itu dalam qadiyah hamliyah, mawdu'nya kulli terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil sebagai musawwarah. Tak nampak Guna pen merah je lah. Pen merah ni nampak tak kat belakang? Dalam kamera nampak tak? Dalam TV nampak? Nampak Okey. Yang pertama adalah musawwarah. Apa maksud musawwarah? Ada sur. As-sur laha surun. Apa maksud sur dalam mantik? Okey, ini pun istilah juga. Dalam mantik, sur adalah ma yadullu ala kamiyatil al-afrad. Apa yang menunjukkan, ma ni maksud lafaz lah. Lafaz-lafaz yang menunjukkan kuantiti. Kamiyah maknanya kuantiti, afrad. Kalau kita kata kullu insan hayawan, kuantiti dia berapa? Kalau kita kata ba'dul insan hayawan, kuantiti dia berapa? Sebahagian. Al-insan hayawan, kuantiti dia berapa? Tak tahu. Jadi itu satu pembahagian lain, ghairu musawwarah. Baik, sur pula. Sur yang kita letakkan, sur ni, yang ada sur ni, yang kita letakkan sur terbahagi kepada dua. Sama ada sur dia sur kulli, maknanya dia hukumkan semua, ataupun dia hukumkan sebahagian sahaja. Jadi sur ada dua. Ada sur kulli, ada sur juz'i. Juz'i dekat sini bukan juz'i dekat sini. Okey, juz'i dekat sini bukan juz'i dekat sini. Juz'i dekat sini istilah. Sur juz'i maknanya lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada sebahagian afrad. Contohnya macam ba'du. Contohnya apa lagi? Wahid. Wahid pun menunjukkan kepada sebahagian, betul? Apa lagi? Mu'zam. Mu'zam maknanya kebanyakan, kan? Mu'zam. Mu'zam pun menunjukkan kepada lafaz sebahagian. Kul, semua. Apa lagi yang menunjukkan lafaz semua? Jami'. Apa lagi? Ammah. Apa-apa saja lafaz yang menunjukkan kepada kuantiti yang hendak dihukumkan dipanggil sebagai sur. Kalau kuantiti yang hendak dihukumkan adalah semua, dipanggil sebagai sur kulli. Kalau kuantitinya sebahagian ataupun satu ataupun tak, maksudnya yang bukan semua, dipanggil sebagai sur juz'i. Dapat tak? Kalau qadiyah hamliyah mawdu'nya kulli dan ada sur, dan surnya adalah sur kulli, dipanggil sebagai qadiyah kulliyah. Kalau qadiyah hamliyah mawdu'nya kulli dan ada sur, sur dia sur juz'i, dipanggil sebagai qadiyah qadiyah juz'iyah. Kalau mawdu'nya kulli, qadiyah hamliyah mawdu'nya kulli dan dia tidak ada sur, dipanggil sebagai qadiyah muhmalah.
dipanggil sebagai qadiyah muhmalah. Baik, jadi kita ada berapa sekarang? Kita ada 4. Satu, kalau maudhu'nya juz'i dipanggil sebagai syakhsiyah. Kalau maudhu'nya kulli terbahagi kepada 2, sama ada sur ataupun tidak ada sur. Yang dimaksudkan dengan sur apa? Lafaz yang menunjukkan kepada kuantiti afrod. Lafaz yang menunjukkan kepada kuantiti afrod. Kalaulah sur tersebut adalah sur kulli dipanggil sebagai kulliyah. Contohnya apa? Kullu insan hayawan. Ni contoh bagi qadiyah kulliyah. Ba'dul insan katibun, itu untuk contoh bagi qadiyah juz'iyah. Al-insanu hayawan, contoh untuk qadiyah muhmalah yang tidak ada sur. Qadiyah yang tidak ada, qadiyah yang maudhu'nya kulli dan dia tidak ada sur. Ada soalan? Jadi ada 4 semua sekali. Ni yang pertama, ni yang kedua, yang ketiga, dan ni yang keempat. Ada soalan? Ada soalan? Ada? Tak ada? Ada? Okey, baik. Kita sebutkan tadi, hukum sesuatu adalah apabila kita isbatkan sesuatu ke atas sesuatu yang lain, ataupun kita nafikan sesuatu ke atas sesuatu yang lain. Kalau saya kata Zaidun qa'imun, saya isbat ke saya nafi? Saya isbat, mengisbatkan berdiri kepada Zaid. Kalau saya kata Zaidun laisa biqa'imin, saya nafikan berdiri daripada Zaid. Baik, jadi dalam qadiyah hamliyah yang 4 semua sekali ni, sama ada hukum yang dihukumkan dalam qadiyah tadi itu adalah hukum isbat ataupun hukum nafi. Kalau hukum isbat dipanggil sebagai al-ijab. Al-ijab maknanya isbatu syai' li syai' akhar, ataupun qadiyah as-salb, nisbah salb, hukum salb. Apa maksud salb? Nafyu syai' ala syai'in akhar. Baik, saya akan tulis, tak apa, jangan risau. Saya nak padam dulu. Okey. Sawarah ni kita bahagi 2 terus, ada kulliyah dan juz'iyah. Ni nombor 2 dan ni nombor 3. Baik, qadiyah syakhsiyah. Okey, sebelum masuk dalam ni dulu, dalam pembahagian yang seterusnya. Okey, sekarang ni ada soalan tak untuk syakhsiyah, kulliyah, juz'iyah, muhmalah? Ada soalan? Ada soalan? Soalan tak ada. Baik. Kemudian dalam hukum ataupun dalam qadiyah tadi kita kata adanya hukum. Hukum sama ada kita isbatkan sesuatu ataupun kita nafikan sesuatu. Kalau saya kata Zaidun qa'imun, saya isbat. Ni isbat. Isbat berdiri kepada Zaid. Kalau saya kata Zaidun laisa biqa'imin, ini saya nafi. Nafi berdiri kepada Zaid. Isbat sesuatu ke atas sesuatu yang lain dipanggil sebagai al-ijab. Kalau kita nafikan sesuatu ke atas sesuatu yang lain dipanggil sebagai as-salbu, al-salab, ijab dan juga salab. Kalau qadiyah tersebut qadiyah syakhsiyah dan dia mengisbatkan sesuatu ke atas sesuatu yang lain, contohnya Zaidun qa'imun, qadiyah tadi dipanggil sebagai syakhsiyah mujabah. Syakhsiyah mujabah. Sebab apa? Sebab hukum yang ada dalam qadiyah ini adalah hukum isbat. Kalau hukum yang ada hukum nafi, contohnya macam ni, ada laisa ni. Laisa ni menunjukkan kepada penafian, maka dipanggil sebagai syakhsiyah salibah. Jadi syakhsiyah ada 2, syakhsiyah mujabah, syakhsiyah salibah. Qadiyah kulliyah. Qadiyah kulliyah begitu juga. Ada kulliyah, kalau kita kata kullu insan hayawan, kullu insan hayawan, kita hukumkan isbat ataupun nafi? Isbat. Ni isbat. Kalau saya sebut la syai'a minal insan bihajarin, ini nafi ke isbat? Ini nafi. Jadi sama juga dalam qadiyah kulliyah begitu juga. Ada qadiyah kulliyah mujabah, ada salibah. Kalau isbat dipanggil sebagai mujabah, kalau nafi dipanggil sebagai salibah.
Qadiyah juz'iyah macam tu juga. Qadiyah juz'iyah sama juga. Ada juz'iyah mujabah dan ada juz'iyah salibah. Contohnya kalau saya sebut ba'du al-insan hayawan. Ini ba'dul insan hayawan, isbat ke nafi? Isbat. Kalau saya kata ba'du al-insan laisa bihajarin, isbat ke nafi? Nafi. Maka ini dipanggil sebagai qadiyah salibah. Dipanggil sebagai qadiyah salibah. Muhmalah begitu juga. Ada muhmalah mujabah dan ada muhmalah salibah. Kalau kita sebut al-insan hayawan, maka itu adalah muhmalah mujabah. Kalau kita kata al-insan laisa bihajarin, itu muhmalah salibah. Baik. Jadi ini semua adalah taksimat kepada qadiyah hamliyah bi'tibaril mawdu'. Jadi secara ijmal, secara ringkasnya, qadiyah hamliyah bi'tibar mawdu' ada 4. Kita ada syakhsiyah, kita ada kulliyah, juz'iyah dan juga muhmalah. Kalau kita tafsilkan setiap satu qadiyah, semua sekali ada 8. 2 dekat syakhsiyah, mujabah salibah, kulliyah mujabah salibah, juz'iyah mujabah salibah, muhmalah mujabah salibah. Jadi ini pembahagian qadiyah hamliyah melihat kepada mawdu' bagi qadiyah tersebut. Ada soalan? Susah kan nak tulis nota dia? Saya buat betul pening. Okey, saya tulis balik, nanti boleh Ustaz sekejap. Saya tulis balik, jangan risau. Nak bagi mudah. Baik, qadiyah hamliyah bi'tibar mawdu' ada 2. In kana mawdu'uha juz'iyyun, dipanggil sebagai qadiyah syakhsiyah ataupun dipanggil sebagai syakhsiyah saja. Syakhsiyah. Kalau mawdu'uha kulliyun, terbahagi kepada 2. Sama ada kulliyun musawwarah, yang dimaksudkan dengan sur apa tadi? Ma yadullu ala kamiyati al-afrad. Terbahagi kepada 2. Sama ada surnya sur kulli ataupun sur juz'i. Kalau surnya sur kulli dipanggil sebagai qadiyah kulliyah. Kalau sur juz'i dipanggil sebagai juz'iyah. Kemudian kalau yang tidak ada sur ghair musawwarah dipanggil sebagai muhmalah. Kemudian kita sebutkan qadiyah syakhsiyah, qadiyah kulliyah, juz'iyah dan juga muhmalah. Semuanya berkait dengan hukum. Kalau hukumnya adalah hukum isbat, hukumnya isbat dipanggil sebagai mujabah. Maknanya syakhsiyah mujabah. Kalau hukumnya adalah hukum nafi, dipanggil sebagai salibah. Begitu juga kulliyah mujabah, kulliyah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah, dan yang terakhir sekali muhmalah mujabah dan muhmalah salibah. Jadi secara ijmal ada 4. 1 2 3 4. Tapi secara tafsil semua sekali ada 8. Sebab kita bahagikan setiap satu qadiyah hamliyah kepada 2, kepada mujabah dan kepada salibah. Dapat? Ada soalan? Faham tak? Banyak istilah. Kita guna banyak istilah. Dalam ni memang sangat banyak istilah. Dalam satu pembahagian ni je dah banyak istilah dah. Tisu. Kita guna tisu ni. Ada soalan? Ada soalan? Okey, ada? Tak ada? Okey, baik. Seterusnya, secara ijmal ataupun secara ringkasnya, qadiyah
hamliyah terbahagi kepada 4. Kita ada hamliyah syakhsiyah. Apa yang dimaksudkan dengan hamliyah syakhsiyah? Qadiyah yang mana maudu'nya juz'i. Qadiyah hamliyah, kalau kita sebut apa maksud qadiyah hamliyah? Qadiyah hamliyah yang mana juzuk bagi qadiyah tersebut ada 2 mufrad. Mufrad yang pertama, mufrad yang kedua. Mufrad yang pertama dipanggil sebagai maudu', mufrad yang kedua dipanggil sebagai mahmul. Kemudian mufrad yang pertama tu, kalaulah mufrad yang pertama ataupun kita sebut sebagai maudu' itu adalah juz'i, kata nama khas, maka dipanggil sebagai qadiyah hamliyah syakhsiyah. Kalau maudu'nya kulli, terbahagi kepada 2. Sama ada sur ataupun tidak ada sur, musawwarah ataupun ghair musawwarah. Musawwarah maksud dia apa? Ada sur. Yang dimaksudkan dengan sur adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada kuantiti afrad yang hendak dihukumkan. Sebab kita nak hukum bila qadiyah kan, kita kata bila kata qadiyah maknanya ada hukum. Maka kalaulah ada sur dipanggil sebagai musawwarah. Kalau ada sur tersebut, surnya sur kulli. Maknanya apa? Hukum yang hendak dihukumkan tadi adalah kepada semua afrad yang ada, dipanggil sebagai qadiyah kulliyah. Kalaulah yang nak dihukumkan sebahagian sahaja, dipanggil sebagai juz'iyah. Kalau tidak ada sur, maknanya tak ada lafaz yang menunjukkan kuantiti afrad, dipanggil sebagai muhmalah. Baik, ada soalan? Setiap satu, bila kita sebut qadiyah hukum, maknanya sama ada kita isbatkan sesuatu ke atas sesuatu yang lain, ataupun kita nafikan sesuatu ke atas sesuatu yang lain. Jadi sebab itu kita kata ada mujabah, iaitu isbatu syai' li syai', ataupun salibah, nafyu syai' ala syai'. Sama ada isbat ataupun nafi. Kalau isbat dipanggil sebagai mujabah, kalau nafi dipanggil sebagai salibah. Dan setiap satu qadiyah ada 2 pembahagian. Maka last sekali semua qadiyah hamliyah semuanya ada 8 qadiyah. Yang pertama qadiyah syakhsiyah mujabah, yang kedua qadiyah syakhsiyah salibah. Syakhsiyah mujabah contohnya Zaidun qaimun. Syakhsiyah salibah contohnya Zaidun laisa biqaimin. Yang ketiga qadiyah kulliyah mujabah, contohnya kullu insan hayawan. Qadiyah yang keempat qadiyah kulliyah salibah, contohnya la syai', ataupun apa-apa saja lafazlah yang menunjukkan kepada penafian secara keseluruhan. Contohnya la syai'a minal insan bihajarin. Yang kelima qadiyah juz'iyah mujabah, contohnya ba'dul insan hayawan. Yang keenam qadiyah juz'iyah salibah, contohnya ba'dul insan laisa bihajar. Yang ketujuh qadiyah muhmalah mujabah, contohnya al-insan hayawan. Dan yang terakhir sekali yang ke-8 qadiyah muhmalah salibah, contohnya al-insan laisa bihajar. Jadi kita ada semua sekali ada 8 qadiyah hamliyah. Pembahagian qadiyah hamliyah melihat kepada maudu' ataupun mubtada' ataupun fa'il ataupun musnad ilaihi, ataupun kita kata subjek bagi perkataan pernyataan, sesuatu pernyataan. Baik, ada soalan? Ada soalan? Faham tak? Faham tak? Boleh, betul? Baik, ini qadiyah hamliyah. Baik, sekarang ni saya nak tambih kepada istilah, sebab lepas ni kita akan gunakan istilah. Dalam mantik ada dua istilah disatukan, dua mustalah yang ada disatukan dinamakan satu istilah. Yang pertama adalah kulliyah dan juga juz'iyah. Kulliyah dan juz'iyah dalam perbahasan mantik disatukan dua makna ni dengan lafaz al-kam. Al-kam, mujabah dan salibah, ataupun ijab dan juga salab. Al-ijab wa salb. Al-ijab wa salb dalam mantik dipanggil sebagai al-kaif.
Ini istilah. Maknanya nanti bila kalau kita jumpa, contohnya dia kata ikhtilafun fil kaif. Maknanya ikhtilaf pada apa? Ijab dan juga salab, mujabah dan salibah. Kalau kita sebut kata kalaulah dia kata ikhtilafu fil kam, maknanya mestilah yang dimaksudkan dengan kam dekat situ adalah kulliyah dan juga juz'iyah. Jadi ini istilah. Dapat tak? Ini istilah yang kita akan gunakan. Ini penting sebab nanti dalam tanaqud, bukan dalam akas kita akan gunakan. Contohnya nanti dalam akas dia sebut apa? Apa takrif akas? Akas adalah qalbu juz'ayil qadiyah. Al-aqsu qalbu juz'ayil qadiyah ma'al baqa'i sidqi wal kaifiyati wal kam. Kaif dekat situ maksudnya ijab, salab. Kam maksudnya juz'iyah, kulliyah. Kulliyah, juz'iyah. Mana? Yang dekat sini? Dekat sini tak, dekat sini qadi, maksud kam tu adalah kulliyah dan juga juz'. Oh, awak maksudkan ni. Ini istilah, bukan kam tadi, kamiyah tu. Tapi memang ada maksud, ada lafaz, ada apa? Ada isyarat. Sebab bila kita kata kamiyah, kuantiti, dekat sini pun qadiyah, kulliyah dan juz'iyah terlibat sekali kuantiti. Ada maksud kuantiti dekat situ. Qadiyah tu ni, bukan kuliah ni. Kuliah dekat sini memang maksud dia al-hukmu ala kulli fardin minal afrad. Kuliah dekat sini. Oh, okey, saya faham soalan awak. Yang dimaksudkan dekat sini bila sebut kulliyah, dua-dua tu termasuk sekali. Dua-dua tu termasuk sekali. Sebab semua qadiyah kulliyah memang adalah hukum kepada setiap satu afrad. Cumanya kat sini kita bahagikan ikut kepada sur, ikut kepada lafaznya. Yang tadi yang bila kita sebut al-hukmu tu, semua tu adalah makna bagi qadiyah kulliyah. Dapat tak? Jadi bila kita sebut dalam perbahasan, bila dikatakan al-kam, maknanya mestilah, contoh kalau dalam akas nanti disebut mestilah ada ittifaq kepada kam. Maknanya kalau qadiyah tersebut, qadiyah yang asal adalah qadiyah juz'iyah, kalau kita akaskan mesti qadiyahnya adalah qadiyah juz'iyah juga, sebab kena kekalkan kam. Jadi bila sebut kam merujuk kepada kulliyah dan juga juz'iyah. Kalau sebut kaif merujuk kepada al-ijab was-salb ataupun mujabah dan juga salibah. Ini istilah. Dan kita akan ikut istilah ni sampai akhir perbahasan dalam ilmu, dalam perbahasan mantik. Sebab kita panggil ni dua istilah ni untuk memudahkan, untuk menunjukkan kepada dua lafaz. Dan kita mudahkan yang dimaksudkan dengan kam. Kalau nak sebut tentang kuliah dan juga juz'iyah, kita guna lafaz kam. Kalau nak maksudkan kepada salab, ijab dan juga salab, kita guna lafaz al-kaif. Ada soalan? Ada soalan? Apa? Qadiyah syakhsiyah. Memang soalan Ustaz macam mana? Memang nama dia juz'i. Nama dia juz'i. Bukan, nama dia bukan juz'i, nama dia syakhsiyah. In kana mawdu'ah juz'i. Juz'i dekat sini, kita kata juz'i dekat sini adalah kata nama khas. Maknanya kalau mawdu'nya kata nama khas, dipanggil sebagai syakhsiyah. Ustaz sebut tadi makhsusah, juga dipanggil sebagai makhsusah. Dalam sebahagian kitab, contohnya dalam Isaruji, digunakan qadiyah makhsusah, makna yang sama, syakhsiyah makhsusah. Imam Al-Ghazali guna istilah al-ainiyah, semua maknanya sama. Asalkan kalau maudu'nya juz'i, dipanggil sebagai dengan nama tiga tadi. Yang penting maudu'nya juz'i. Kalau maudu'nya kulli, ini pembahagian dia. Baik, ada soalan? Ada soalan? Isyak pukul berapa? 7.45 okey. Saya berhenti ke 7. Ada soalan? Ni awak tanya soalan. Ada soalan? Untuk ni, untuk qadiyah hamliyah. Contoh kalau saya kata kullu
insan okey, kalau saya kata kullu insan hayawan, kalau saya sebut kullu insan hayawan, kalau saya sebut kullu insan hayawan, kam dekat sini apa? Kulliyah. Kaif dekat sini ijab. Kalau saya sebut ba'dul insan laisa bihajar, kam dekat sini kaif dia salibah. Okey. Kalau saya sebut la syai'a minal insan binabatin, kam dekat sini, kam dekat sini kulli. Kalau saya sebut kaif dia salibah. Dapat tak? Jadi beza antara kaif dan juga kam. Jadi bila sebut kam saja merujuk kepada sama ada kuliah ataupun juz'iyah. Kalau sebut kaif saja maknanya ijab dan juga salab. Sebab nanti dalam tanakut dan juga akas kita akan guna istilah. Sebab tu saya bagi contoh tadi. Sebab akas adalah tukar dua qadiyah, tukar dua juzuk qadiyah daripada maudhu' kepada mahmul, mahmul kepada maudhu', dan kekalkan kaif dia. Maknanya kalau qadiyah yang asal mujabah, lepas kita akas dia tetap mujabah. Kalau qadiyah asal salibah, kita akaskan dia tetap salibah. Dan kena kekalkan kaif, kena kekalkan kam. Kalau qadiyah yang asal qadiyah juz'iyah, maka akas dia juz'iyah juga. Faham tak? Jadi sebab itu istilah kam dan juga kaif ni kita akan gunakan selepas ni. Dan akhir nanti sampai dekat dalam perbahasan qiyas kita akan gunakan juga. Maknanya bila sebut kam merujuk kepada juz'iyah dan juga kulliyah. Kalau sebut kaif merujuk kepada al-ijab was-salb. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Okey, baik. Sempat? Tak sempat? Sempat tak masuk syartiyah? Tak apa. Syartiyah kita bincang hari Isnin. Ada soalan tak sebelum tu? Ada soalan tak? Ada soalan? Okey, sekarang ni fokus dahulu yang dimaksudkan dengan qadiyah hamliyah. Fahamkan dulu apa yang dimaksudkan dengan qadiyah hamliyah. Ya. Bi'tibarin mahmul ada, tapi tidak dibincangkan. Sebab itu perbincangan yang lebih mendalam. Itu perbincangan yang mendalam. Dan sebahagian sebahagian Manatiqah ada bincang, sebahagian tidak bincangkan dari sudut mahmul. Saya nak tanya soalan Ustaz. Dalam Ustaz tanya kan, Ustaz tanya, mahmul ni adalah hukum. Mahmul ni adalah hukum. Kan bila kita kata khobar ni cerita, maknanya dia adalah hukum. Boleh tak kita hukumkan sesuatu kepada benda yang juz'i? Contoh, boleh tak kita kata saya ulang balik tadi. Boleh tak kita hukumkan sesuatu, bukan hukum ke atas benda juz'i, tak. Boleh tak, ataupun boleh tak mahmul adalah perkara yang juz'i. Contoh kalau kita sebut tadi kan, Zaidun qa'imun. Zaid tu mau juz'i, qa'im juz'i ke kulli? Kulli. Qa'im kulli. Lafaz kulli yufhamu al-ishtirak. Kullu insan hayawan. Hayawan kulli. Ba'dul insan hayawan. Hayawan kulli. Al-insan hayawan. Hayawan kulli. Mahmul boleh tak dia jadi juz'i? Kenapa? 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 Okay, itu persoalan kita cari. Jadi sebab itu tidak dibincangkan dalam perbahasan qadiyah hamliyah. Hanya dibincangkan perbahasan qadiyah hamliyah melihat kepada maudhu'nya sahaja. Yang saya sembangkan tadi dengan Ustaz Akmal, semua tu adalah perbincangan yang dibincangkan oleh sebahagian ulama tentang adakah mahmul bagi sesuatu qadiyah boleh jadi juz'i ataupun tidak. Itu perbahasan yang panjang.
perbahasan yang panjang. Sebab itu dalam perbahasan yang kita nak bincangkan hari ini, kita fokus kepada qadiyah hamliyah melihat kepada maudhu'nya sahaja. Kita nak tengok maudhu'nya kulli ataupun juz'i, itu sahaja. Kalau maudhu'nya juz'i dipanggil sebagai qadiyah syakhsiyah. Kalau hukumnya hukum isbat dipanggil sebagai syakhsiyah mujabah. Kalau hukumnya hukum nafi dipanggil sebagai syakhsiyah salibah. Kemudian kalau qadiyah hamliyah maudhu'nya kulli, tengok, kalau dia ada sur, ada lafaz yang menunjukkan kepada kuantiti afrod, dipanggil sebagai qadiyah musawwarah. Tengok sur dia sur kulli ataupun sur juz'i. Sur kulli maknanya apa? Maknanya lafaz tadi menunjukkan kepada yang nak dihukumkan adalah semua sekali afrod, semua sekali, tak terkecuali satu pun, dipanggil sebagai sur kulli. Maka qadiyah tersebut dipanggil sebagai qadiyah kulliyah. Kalau hukumnya hukum isbat dipanggil sebagai kulliyah mujabah. Kalau hukumnya hukum nafi dipanggil sebagai kulliyah salibah. Kalau sur, lafaz yang menunjukkan kepada sebahagian afrod sahaja, tidak semua. Contohnya ba'du, contohnya mu'zam, contohnya majmu', contohnya apa lagi? Wahid, ithnain, thalathah. Nombor-nombor tu semua menunjukkan kepada sebahagian. Kan nombor-nombor tu kalau ada 100 afrod, daripada nombor 1 sampai 99 tu adalah lafaz yang menunjukkan kepada sebahagian. Betul tak? Jadi apa-apa sahaja lafaz yang menunjukkan kepada sebahagian afrod sahaja, maka dipanggil sebagai juz'iyah. Kalau hukumnya hukum isbat dipanggil sebagai juz'iyah mujabah. Kalau hukumnya hukum nafi dipanggil sebagai juz'iyah salibah. Kalau tidak ada sur dipanggil sebagai muhmalah. Kalau isbat dipanggil sebagai muhmalah mujabah. Kalau nafi dipanggil sebagai muhmalah salibah. Ada soalan? Ada soalan? Kita berhenti dekat qadiyah hamliyah. Dan hari Isnin ni kita masuk dengan perbahasan qadiyah syartiyah. Baik, ada soalan? Sebab qadiyah syartiyah panjang sedikit dan perlu kepada penerangan yang lebih panjang. Sebab dalam qadiyah syartiyah pembahagiannya perlu kepada tarkis sikit, perlu pada fokus. Sebab nanti cara kita nak faham setiap satu pembahagian tu, kita hanya tengok kepada sama ada hukum dia boleh disatukan ataupun tidak boleh disatukan. Itu nanti bila masuk dalam qadiyah syartiyah. Untuk qadiyah hamliyah, ada soalan? Qadiyah hamliyah ini jenis-jenis qadiyah. Saya talkhiskan sedikit. Kita kata qadiyah adalah mahtamala as-sidqa wal kadhiba bidzatih, ataupun kita kata qadiyah adalah pernyataan yang apabila seseorang itu katakan pernyataan tersebut, kita boleh katakan pada dia betul ataupun dia salah, dia sadiq ataupun dia kadhib. Itu maksud khabar ataupun qadiyah. Kemudian kita bahagikan qadiyah kepada dua, melihat kepada ajza ataupun taraf bagi qadiyah tersebut. Kalau taraf ni maksudnya ajza. Kalaulah juzuk bagi qadiyah tersebut adalah dua mufrad, dipanggil sebagai hamliyah. Kalau taraf ataupun juzuk bagi qadiyah tersebut dua mufrad, dipanggil sebagai hamliyah. Kalau selain daripada mufrad, dipanggil sebagai syartiyah. Kemudian kita fokus kepada qadiyah hamliyah sahaja. Qadiyah hamliyah melihat kepada maudhu'. Sebab juzuk pertama bagi qadiyah hamliyah dipanggil sebagai maudhu'. Juzuk yang kedua dalam qadiyah hamliyah dipanggil sebagai mahmul. Kalau kita bahagikan qadiyah hamliyah melihat kepada maudhu'nya, terbahagi kepada dua secara dalam pembahagian awal, terbahagi kepada dua. Sama ada maudhu'nya juz'i ataupun maudhu'nya kulli. Sama ada maudhu'nya kata nama khas ataupun kata nama am. Kalau maudhu'nya kata nama khas, dipanggil sebagai syakhsiyah. Kalau maudhu'nya kata nama am, terbahagi kepada dua. Sama ada sur ataupun tidak ada sur. Apa yang dimaksudkan dengan sur? Lafaz yang menunjukkan kepada jumlah ataupun kuantiti afrod. Kalaulah lafaz tadi lafaz kulli, maknanya menunjukkan kepada semua keseluruhan, dipanggil sebagai qadiyah kulliyah.
Kalau menunjukkan kepada sebahagian sahaja dipanggil sebagai qadiyah juz'iyah. Kalau tidak ada sur dipanggil sebagai qadiyah muhmalah. Setiap satu kalaulah hukumnya isbat dipanggil sebagai mujabah, kalau hukumnya nafi dipanggil sebagai salibah. Ada soalan? Ada soalan? Baik, tak ada. Kita jumpa hari Isnin. Isnin ni kita akan bincangkan qadiyah syartiyah. Cuma saya tarik sedikit, kita bahagikan, kita bincang. Saya risau pula benda ni. Kita bincangkan qadiyah hamliyah secara ringkas, kemudian kita masuk kepada qadiyah syartiyah. Ada soalan untuk ni? Ada soalan? Saya sebenarnya sepatutnya hari ni kita buat ujian. Ke sebab tu hari ni tak ramai? Sebab nak buat ujian tak ada? Ada. Okey. Tak apa, hari Isnin yang beritahu diorang. Kita belum buat lagi. Okey, tak ada. Isnin ni kita buat. Sebab tadi saya nak fotoset tapi kedai fotoset tutup. Lagi satu, ada jumpa kedai yang buka tapi saya cucuk benda tu? Pendrive. File tu tak ada. Jadi insya-Allah hari Isnin ni kita buat sikit. Baik, ada soalan tak untuk pembahasan mantik? Tak ada Saya minta ulang sedikit sebab nanti dalam qadiyah ni kita banyak guna nanti seterusnya. Sebab lepas ni kita akan bincang tanaqud. Tanaqud basicnya yang ini. Kemudian akas juga basicnya qadiyah hamliyah. Kemudian nanti dalam qiyas iftirani basicnya adalah qadiyah hamliyah juga. Jadi semua perbahasan tu akan berkait. Jadi kita tangguh dengan, ada soalan tak tadi? Tangguh dengan selawat. Allahumma salli afdalas salatina ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafal an dhikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdalas salatina ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.